Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Oh, ini soalan konsep yang mudah lah. Berat Karim di bumi adalah 800 Newton. Apakah yang akan berlaku jika kepada beratnya di bulan? Konsep yang mudah kamu kena faham ialah bila kita pergi ke suatu tempat yang berlainan daya graviti dia, maka berat kita akan berubah. Sebab berat sama dengan jisim kali dengan graviti. Jisim ini tak boleh berubah. Mana kamu pergi pun jisim kamu kalau 80 kg, 80 kg lah. Kalau cikgu 73 kg, 73 kg lah, tak berubah. Pergi ke bulan ke, pergi ke Marikh ke, pergi ke mana-mana tak akan berubah. Okay, tapi berat akan berubah sebab dia bergantung kepada ni daya graviti ni. Okay, bermaksud daya graviti kalau kita di bumi bersama dengan 9.81 Newton per kilogram. Setiap 1 kilogram dia akan menarik sebanyak 9.81 daya yang menarik kita tu. Kalau kita pergi ke planet yang paling besar dalam sistem suria kita, Mustari, maka G dia mesti berganda-ganda lagi daripada 9.81 ni. Jadi badan kita akan rasa sangat-sangat berat. Nak berjalan pun tak boleh kemungkinannya. Kita tak tahu, kita tak pernah pergi lagi. Jadi nak berjalan pun tak boleh. Silap-silap kita macam orang kata apa, macam pakai baju besi jalan atas magnet. Macam mana? Maksudnya dia akan tarik badan kita untuk menjadi sangat-sangat berat. Okey. Itu kalau kita pergi ke planet yang besar. Kalau pergi planet yang lebih kecil daripada bumi, tarikan graviti dia rendah ataupun ke bulan, maka berat kita akan berkurang. So jawapan dia adalah berkurang. Kalau tak berubah ni hanya untuk jisim. Jadi sifar ni kalau kita berada di kawasan yang tidak ada tarikan graviti, contohnya di angkasa lepas lah, itu yang diorang terapung. Bermaksud kita panggil dia weightless. Weightless ni bermaksud tidak ada berat. Tidak ada berat bila mana tidak ada tarikan graviti ke atas satu objek itu. Okey. Bagi kita tengok soalan nombor 7. Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan perubahan pecutan disebabkan oleh graviti bumi dengan jarak dari pusat bumi R di mana G adalah pecutan graviti di permukaan bumi. Okey, yang ni semasa di sini, ini adalah R. Ingat balik ni tajuk bab tingkatan 3. Subhanallah, bab tingkatan 3 pula. Bab 3 tingkatan 4. Bab 3 tingkatan 4. R ini kita masih anggap di permukaan bumi yang kita duduk sekarang ni. Kan, bumi kan besar. Kalau kita setakat lukisan ini setakat 1 kilometer daripada permukaan bumi itu, kita anggap 1 meter, 100 meter. Takkan kita naik sampai 100 meter kan? Kita lebih kurang ni. Di sini ni masih kita anggap pecutan graviti dia berkadar terus. Okey, maka kalau kita tengok graf itu, untuk G dia masih berkadar terus sehingga pada jarak R ini. Okey, iaitu pada jejari bumi lah. R ini jejari bumi. Okey, ini adalah G. Ini adalah jarak. Tapi bila mana dia semakin jauh, pergi pada 2R, pergi pada 3R, maka dia akan berkadar songsang pula. Ini berkadar terus, yang ni dah jadi berkadar songsang. G ni dia berkadar songsang dengan R square. Okey, inilah graf dia. Yang kat sini adalah G berkadar terus dengan R. Okey, untuk hanya pada kedudukan di 1R ni bermaksud daripada pusat bumi ke permukaan bumi. Kita ni masih dianggap permukaan bumi lah. Maka pada waktu itu G berkadar terus dengan R. Tapi bila mana dia lebih jauh daripada permukaan bumi, 2 kali ganda R, 3 kali ganda R, 4 kali ganda R, dia dah jadi berkadar songsang. Okey, boleh So jawapan dia yang mana? Di luar bumi. Yang ni dia kata straight. No, dia bukannya nilai tetap ni, dia berkadar terus. Makin bertambah. So jawapan dia adalah inilah B. Soalan yang seterusnya, bab 3 juga tentang 4. Satelit M adalah 4 kali lebih jauh dari planet berbanding satelit N. M dengan N kan. Apabila satelit M mengambil masa 20 minggu untuk mengorbit planet tersebut, berapa lamakah masa untuk satelit M mengorbit planet itu? Okay, yang ni dia ada kaitan dengan tempoh dan juga R lah. R. Jadi formula apa ni? Kita kena tengok dia ada kaitan dengan hukum Kepler yang ketiga, iaitu T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Yang mana formula yang terlibat adalah T1 square over R1 cube sama dengan T2 square over R2 cube. Okey, ini formula dia. Sebab dia kata dia berkadar terus kan. Sekiranya kamu nak mudah lagi, biasanya kita akan ubah macam ni. T1 kuasa 2 perkan dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3
perkan dengan R2 kuasa 3. Yang ni lebih mudah. Okay, jadi kamu bolehlah buat calculation. Buat calculation gunakan formula ini. Tapi senaraikan dulu. M lah 4 kali lebih jauh. Lebih jauh tu maksud dia R dia. Katakan N sama dengan R. R saja sebab 1. Tapi kalau M ni adalah 4R. 4R sebab dia 4 kali ganda daripada R itu. Maka dia punya mengambil masa 20 minggu. M ini ialah kita katakan R ni R1, ni R2. Bermaksud T1 kita nak cari T2. T2 ialah 20 minggu. Okey, sekali masukkan nilai. Kita masukkan nilai. R1 adalah R. Okey, sekarang kita nak cari T1 kan. T1 kuasa 2 perkan dengan 20 minggu. R1 kita ialah R kuasa 3 perkan dengan R2 kita ialah 4R. 4R kuasa 3. Okey, jadi yang ni semua kamu kena kuasa 3 kan. Kamu akan dapat kalau cikgu lebih suka macam ni. Oh, yang ni kena kuasa 2 20 kuasa 2 tu. T1 kuasa 2 sama dengan R kuasa 3 perkan dengan ni kena tekan kalkulator. Cuba tekan. 4 kuasa 3 berapa? 64. 64 R kuasa 3 darabkan dengan 20 kuasa 2. Okey, so yang ni R kuasa 3, R kuasa 3 potong. Jadi akan dapat 400 bahagi dengan 64. Kamu akan dapat 6.25. Yang ni masih minggu kuasa 2. Sebab ni 400 minggu kuasa 2. Jadi kalau kita dapat T1 punca kuasa 6.25. Kamu akan dapat 2.5 minggu. Okey. Boleh tak boleh? Boleh. Alright. So jawapan dia ada jawapan tak? Sekejap tengok. 2.5 minggu. So kamu akan dapat jawapan dia adalah boy B. Okey, soalan seterusnya. Ini hukum Kepler ketiga jangan lupa tu. Kepler ada 3 formula. 3 formula pula. 3 hukum. Hukum yang pertama dia menyatakan bahawa orbit bukan bentuk bulat, dia adalah berbentuk elips. Dengan matahari berada di salah satu daripada fokusnya. Yang kedua, masa dan juga luas. Masa dan luas adalah sama yang dicakupi oleh dua kedudukan di dalam orbit tersebut. Contoh macam inilah untuk hukum Kepler kedua. Buat dia tak tanya lah kan. Kat sini ni dia ada 2 pusat. Yang ni matahari duduk kat sini lah. Matahari kat sini. Dia bukan duduk kat tengah, dia duduk kat sini. Bila mana ada 2 jarak sini, sini dan sini, luas yang dicakupi adalah sama dengan kat sini. Katakan ini A dengan B, inilah C dengan D. Luas AB, katakan matahari M, AMB sama dengan CMD. Luas dia. Ini dia kata luas dan dicakupi itu sama. Dan masa dia sama. Contoh A ke B, dia ambil masa katakan 4 hari. Contoh 4 hari. Maka yang ni juga C ke D pun 4 hari juga. Tapi kejap nak bagi nampak real lagi, sepatutnya yang ni dia lebih dekat tak boleh besar macam ni. Sebab dia memang bila jauh dia punya tu kecil lah. Okey, kecil lah sikit je. Ini C, ini D. Kenapa masa dia sama? 4 hari. Sebab 4 hari. Masa sama tapi jarak di antara C dengan D, confirm kamu akan nampak CD lebih kecil jarak dia ataupun lebih dekat jarak dia berbanding dengan AB. AB lebih jauh kan? Kerana bila semakin dekat dengan matahari, kelajuan dia bertambah. Kelajuan A ke B ataupun B ke A lebih tinggi daripada C ke D. Contohlah dia berputar macam ni kan. Okay, B ke A dia lebih laju daripada C ke D dari segi hal laju. Yang kedua, jarak dia B ke A lebih besar daripada C ke D. Tapi masa dia sama. Kalau kat sini B ke A 4 hari, maka C ke D juga 4 hari. Okey, boleh ini kena tahu lah ni untuk hukum Kepler yang kedua. Dan hukum Kepler yang tiga, ni dia sebut. Dia kata kuasa 2 tempoh. Ni kuasa 2 tempoh adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jarak di antara 2 pusat ataupun
jarak daripada orbit itulah untuk membuat satu pusingan. Contohnya kita ada satu orbit ini um, untuk apa, Yutarik mengorbit matahari. Satu lagi adalah orbit untuk ini dah ada R1. Ini ada satu lagi bumi dengan Yutarik contoh. Ini adalah R bumi, R2, ini R1. Jadi sudah pastilah tempoh untuk R2 ini bumi ini dia akan ambil masa lebih jauh berbanding dengan R1. Macam kita bumi kan 365 1/4 hari. Baru kita boleh complete one revolution ataupun satu pusingan, satu peredaran. Tapi Yutarik dia duduk dekat, lagi cepatlah dia habis. Kan lagi cepatlah dia pusing, mungkin tak sampai 365, mungkin katakan kita kena tahu jarak dia, kita boleh kira lah. Kalau kita tahu dah untuk bumi 365 1/4 hari, yang ni mungkin dalam kena tahu dia punya jarak lah. Tapi pasti lebih rendah daripada 365. Sama juga macam kita pergi Mekah lah kan. Kalau kita nak tawaf, nak cepat habis 7 pusingan, duduk dekat dengan Kaabah tu. Pusing cepat, tapi jangan pegang Kaabah lah, nanti batal tawaf kan. Pusing. Kalau nak relax sikit, duduk jauh sikit. Kalau nak lagi jauh, duduk atas bumbung Masjidil Haram tu, duduk atas pusing. Satu pusingan ambil masa lebih kurang setengah jam. Mungkin lah, cikgu tak pernah buat itu. Jadi kalau lagi jauh, lagi tinggilah tempoh yang diperlukan. Alright. Okay, mari kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 9. Baru nombor 9. Astagfirullahaladzim. Okay, halaju lepas dari bumi ialah 11.2 km per saat. Planet lain mempunyai jisim 500 kali daripada jisim bumi. Dan jejari 20 kali daripada jejari bumi. Berapakah halaju lepas dari planet itu? Okay. Secara logiknya, jawapan A dengan B tak boleh jadi jawapan. 2.24 km per saat. Tak akan jadi jawapan sebab yang ni lebih besar jisim dia, lebih tinggi halaju lepas ataupun escape velocity yang diperlukan untuk keluar daripada planet tersebut. Okay. A ni tak logik. B tak akan sama dengan bumi. 11.2 km per saat ni untuk bumi. Tak akan logik. So jawapan dia di antara C dengan D lah. Okay, jadi kita kena buat calculation. Macam mana kita nak guna? Formula dia adalah V sama dengan square root 2GM perkan dengan R. Okay, ini formula bagi halaju lepas. Okay, tengok balik formula dia. Halaju lepas dia bagi tak halaju lepas? Halaju lepas escape velocity. Ada dia bagi ni. So pastikanlah kalau kamu tak ingat, alamak halaju lepas apa ni? Tak ingat. Rujuk kepada senarai rumus. Kalau yang dia tak bagi adalah laju linear. Laju linear formula dia adalah V sama dengan square root GM per dengan R. Itu je beza dia. Beza dia adalah tidak ada 2. Kalau halaju lepas dia ada 2 GM. Tapi halaju linear ataupun laju linear speed, dia adalah GM per dengan R. Di punca kuasa 2 kan lah. Okey, mari kita tengok yang tadi tu. Mana ni? Okey, kamu pun darab lah ni. 500 kali daripada M ni, kamu darab. Dia punya apa? Jisim bumi. Jisim bumi dia bagi. Kena bagi ke atas lah. Jisim bumi. Pemalar kegravitian dia bagi. Jisim bumi bagi tak? Tak bagi. Maksudnya dia bagi nilai dia. Sekejap, cikgu bagi kat sini. G adalah 0.97. Okey, jisim bumi adalah M 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram. Inilah jisim bumi. Alright, R ni. Jadi kamu boleh masukkan dalam formula ini untuk buat calculation, kamu akan dapat jawapan dia adalah C. Cikgu bagi jawapan lah. Kamu boleh buat calculation, tekan calculator. R dia 20 kali daripada R kita. Okay, 20 kali daripada R kita, kamu akan dapat jawapan dia C lah. Okay, sebabkan dah 11.40. Allahu Akbar. Kita baru soalan nombor 10. Kita ada 30 soalan lagi. Okay, kita pergi pada soalan nombor 10. Soalan nombor 10 pun dia kata 4. Raja menunjukkan objek A dan objek B adalah suhu T1 dan T2. Haba mengalir dari A ke B sehingga keseimbangan terma tercapai pada suhu T. Bila sebut keseimbangan terma ini, kamu kena ingat. Yang pertama, suhu akhir dia adalah sama. Suhu akan menjadi sama. Okay, poin yang kedua antara yang penting, yang paling penting ialah apa? Pengaliran haba bersih. Pengaliran haba bersih adalah sifar. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Yang ni poin yang penting. Pengaliran haba bersih adalah sifar. Tapi adakah haba tidak mengalir? Haba masih mengalir.
Tapi haba bersih tidak ada sebab selalu contoh kita bagi macam ni lah. Bila dia mula-mula katakan ini panas 80 darjah Celsius, yang ni 40 darjah Celsius. Bila selepas satu waktu kita biarkan dia, maka dia akan mengalir ni. Pada waktu mula ni dia akan mengalir banyak daripada panas ke sejuk. Yang banyak mengalir daripada panas ke sejuk. Yang ni masih ada yang mengalir. Sejuk ke panas pun mengalir juga tapi tak banyak. Yang banyak ni contoh adalah kata sini 100 joule, sini katakan 10 joule je. Jadi dia ada haba bersih tak? Ada. Berapa? 100 tolak 10, 90 joule ini pengaliran haba bersih daripada panas ke sejuk. Tapi bila mana dia telah pun mencapai suhu yang sama, katakanlah 60, kedua-dua dah mencapai suhu sama, maka pada waktu itu pengaliran haba adalah sama. Contoh, katakanlah sini ialah 50 joule, sini juga mesti 50 joule. Alright? Dia pengaliran haba dia dah sama, maka tidak ada pengaliran haba bersih. Haba bersih dia adalah 0 joule. Ni. Tenaga haba tu dah tidak, pengaliran haba bersih tu dah tak ada dah. Sifar. Nilai dia adalah sifar. Okey ya. Jadi hubungan mana yang antara T adalah benar, dia kata. T2 T1 lebih besar daripada T2 lebih besar daripada T. T1 yang panas, ni yang panas. Pada T2, okey, memang dia lebih besar. T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T. Tak boleh. Sebab apa? T ni mesti duduk tengah-tengah. Dia tak boleh lebih besar daripada, sebab suhu yang sejuk dia akan meningkat suhu dia, yang panas dia akan berkurang suhu dia. So yang ni tak boleh lah. Yang ni pula T2 lebih besar. Takkan benda sejuk lebih besar daripada yang ni kan? So salah dah yang ni. T1 yang panas tadi lebih besar daripada T yang akhir tu, dan juga T yang akhir tu lebih besar daripada yang sejuk. Memang betul lah sebab dia akan naik. Yang ni pula T2 yang sejuk lebih besar daripada T. No. Tak akan. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, boleh ya? Yang penting kamu faham konsep bagi keseimbangan terma. Kalau disebut dibiarkan pada satu waktu tertentu di dalam bilik, bermaksud suhu akhir dia adalah sama dengan suhu bilik. Okay, sama dengan suhu bilik. Sebab apa? Haba tu diserap daripada persekitaran. Kalau dia sejuk, diserap. Kalau dia bahan tu lebih panas daripada persekitaran di dalam bilik tu, maka dia akan di-release heat ataupun haba dibebaskan. Okay,